الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Yang terakhir kita cerita pasal ihsan. Cerita pasal ibadah khusus, ibadah umum. Kalau ingat lagi lah. Dan hari ni, pagi ni nak sambung sikit lagi. Tengok dekat slide ni. Juga benda yang uh, sama. Tapi penerangan dia dari segi lain. Macam mana saya nak pergi besar ni? Kenapa dia keluar gini? Duplicate kan? Ni. Atau pasal nak suruh orang salin satu-satu. Dia gitu. Okey, ini tak apalah. Betul keluar gini. Begini lah. Okey. Salin ikut flow je ni. Salin ikut flow je ni. Kita nak tengok dia kitab ni, Tauhid ni, ni kalau dia boleh kitab rukun agama, dia terang macam ni. Macam ni. Orang tak nampak? Online tak ada slide. Tak tahu macam mana nampak lah. Kalau dia nampak ni kan, dia tak nampak pula. Tak nampak dia lah. Okey. Islam ni, dia ni saya jatik ni sebab saya cuba type dalam Jawi lah. Tapi saya terjemah je lah. Ini pembahagian pada kitab rukun agama ni, dia sebut sini sebagai syariah. Dia sebut sini sebagai syariat. Islam ni dia sebut syariat. Syariat. Sebab dia ni, Islam ni kalau kita kena catat sendiri, apa yang saya tak catat dalam ni, tapi dia sebut, kena catat sendiri. Islam ni dia kalau ikut apa yang kita faham dengan mudah, dia adalah serah diri. Islam ni maksud serah diri. Serah diri ni maksud apa? Serah diri ni maksud dia patuh pada undang-undang syariah. Undang-undang agama kan. Lepas tu dia dikenali juga dengan syariah. Kalau kita rukun agama sebut gini. Jadi ada ilmu khusus yang menerangkan yang ilmu ni wajib belajar sebab bila agama ni nak kenal agama, dia kena kenal Islam. Dia kena kenal iman. Dia kena kenal ihsan. Kalau sini ilmu dia yang kita tahu, tu nama dia fiqh. Tulis Rumi pun tak apa. Tapi kalau elok tulis Jawi sekali. Kenapa? Kita boleh, sambil kita belajar, kita boleh belajar tulis sekali lah. Tu nama dia ilmu fiqh. Fiqh ni dia membahaskan syariah. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang kita juga tahu, fiqh ni dia ada 4 rubuk.
Rubuk ni kita kata cawangan lah. Mereka ni ada 4 cawangan. 4 pecahan. Pecahan yang pertama tu yang kita selalu sebut tu nama dia ibadah. Ibadah ni belajar apa yang kita belajar dekat ilmu penuntut tu, itulah ibadah. Ibadah ni dia belajar daripada bab air sampai bab haji. Jadi semua rukun-rukun Islam kecuali mengucap. Mengucap nanti selalunya dia ajar dekat iman, dekat tauhid. Dekat tauhid. Tapi itu juga perkara besar. Jadi fiqh ni dia ada empat apa? Dia ada empat rubuk lah. Rubuk ni kita katakan 4 bahagian. Fiqh bagi 4. Fiqh bagi 4. Satu ibadah. Satu dikatakan munakahat. Munakahat ni yang kita kata nikah kahwin lah. Munakahat ni nikah kahwin. Lepas tu jual beli faraid, aku nama dia muamalat. Nombor 3 dia muamalat. Lepas tu segala hukuman-hukuman yang dikenakan, denda yang dikenakan, itu nama dia jinayat. Dia PK ni dia bagi pada 4. Empat tu dikatakan rubuk-rubuk 4 tu yang dikatakan fardu ain. Yang dikatakan fardu ain. Dan daripada sinilah juga lahirnya hukum syarak. Cara-cara nikah kahwin, kalau dekat munakahat lah. Kaedah-kaedah jual beli, cara ibadah, itu nama dia hukum. Hukum syarak. Hukum syarak ni sebab dia ni asal atas ni adalah dikatakan syariah. Ni syariah ni. Hukum syarak ni, makna syarak ni adalah undang-undang agama. Banyak lagi cantik ni. Syarak ni adalah undang-undang agama. Hukum ni apa? Hukum ni sama ada penetapan atau penafian. Itu nama dia hukum. Boleh buat ke, tak boleh buat. Kalau boleh buat ni, sama ada boleh buat ni wajib ke atau sunat. Atau kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, adakah jatuh haram ke atau makruh. Atau diberi pilihan. Tu ada 5 hukum tu. 5 hukum itulah dipanggil hukum syarak. 5 hukum itulah dipanggil hukum syarak. Jadi orang yang cukup syarat, dia akan diberati oleh hukum. Orang yang cukup syarat akan diberati oleh hukum. Orang itu dipanggil apa? Orang diberati hukum ini dipanggil sebagai mukallaf. Ni pula taklifi. 5 hukum ni dikatakan taklifi. Hukum yang dituntut. Hukum 5 ni dipanggil ni hukum syarak. Dan ilmu yang mempelajari dia ilmu fiqh. Ilmu yang mengajar dia adalah ilmu fiqh. Ini semua jatuh kat Islam. Apa hukum ni? Ini wajib, sunat, haram, makruh. Ini mubah. Yang ni mubah. Mubah ni makna dia harus. Mubah ni maknanya harus. Wajib bila wajib, kita tahu, sunat tahu, haram tahu, makruh tahu, mubah ni harus. Kebanyakan kita dia pakai mubah. Mubah ni adalah harus.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 inilah dikatakan hukum syarak yang diajar pada ilmu fiqah. Dan hasil daripada natijah daripada benda yang di ini ah, ini nama dia wat'i. Dalam hukum ni ni saya tak belajar ni wat'i ni. Wat'i ni maksudnya ada ketentuan. Hukum syarak ni dia ada ketentuan dia. Satu, wat'i ni ada 5. Satu sebab. Sebab. Satu sebab. Contoh apa? Contoh masa waktu sebab untuk orang itu kena sembahyang. Hukum syarak ni dia ada 5 ni. Atau sampai Ramadan sebab untuk apa? Puasa. Musim haji sampai hukum syarat sebab untuk orang itu pergi haji. Dari sebab. Cukup haul nisab sebab untuk orang itu keluar zakat. Itu sebab-sebab dia lah. Lepas dalam sebab tu ada syarat dia pula. Ada syarat dia. Syarat apa? Tu syarat wajib. Syarat wajib apa? Walaupun dah masuk waktu, tapi kalau dia tak kena syarat wajib, dia tak suci daripada haid dan nifas contoh. Tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang. Sebab dia ada ketentuan dia tetapkan. Bukan semua orang mukallaf orang kena buat. Tak. Ada syarat dia pula. Kalau sembahyang dia panggil apa? Syarat wajib. Kalau tak cukup syarat, tu nama dia ada halangan. Mani'. Yang sebelah tu mani'. Mani' ni apa? Mani' ni halangan. Contoh perempuan dah haid. Dia tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang. Atau orang tak ada duit. Orang tak ada harta yang wajib diwajibkan zakat. Tak ada wajib zakat. Maknanya dia ni ada halangan yang menyebabkan dia kena buat benda wajib tadi. Dia ada halangan. Dia ada halangan. Jadi contoh yang tadi tu lah. Tu nama dia mani'. Itu maknanya ada halangan. Jadi ketentuan pada syarak ni mesti tidak boleh ada halangan yang diuzurkan oleh syarak. Lepas tu ni nak bulan puasa ni, tak payah ada orang perempuan dia semangat, dia nak ambil amal tu bagus. Dia pergi enjit jangan bagi keluar haid. Ni sangat tak faham. Bila haid kita tak puasa itulah tanda kita taat dengan Allah. Tak payah puasa, dah tuan lagi puasa dah lah. Kita bertahan, enjit, makan pil. Nanti beri mudarat pada diri kita atau dosa. Biarlah dia datang 14 hari lah, tak apa. Kita ni tak buat kerana Allah tak bagi, itu pahala. Tapi kalau Allah tak bagi kita buat, itu pula dosa. Lepas tu orang haid ni haram dia puasa. Haram dia sembahyang. Lepas tu tak payah nak enjit-enjit tak tahan. Ni ramai kadang-kadang orang perempuan buat dia kata dia nak puasa sebulan penuh. Dan dia malas nak qadha. Kadang-kadang dia kata dia punya haid ni 10 malam terakhir, dia rugi, dia pergi enjit. Tak ada pernah cakap dalam kitab buat itu. Atau guru-guru tak pernah ajar. Pergi haji pun sebenarnya tak ada. Tak payah buat dulu. Sebab dia yang wajib, yang perlu tak perlu ada besar ni ukur je. Bukan ukur, tawaf je, betul tak? Kalau ukur ada besar tak apa. Sa'i ada besar tak apa. Ada orang dia dah selimbai benda tu, pil tu. Dia rasa nak haid saja, pergi umrah, dia makan. Kami dulu kata balik dekat Malaysia, turun tangga terbang, darah tu jatuh, pengsan kat tangga terbang. Terus masuk hospital 2 minggu. Lepas tu dia sakit. Terus sakit berterusan. Saya ni saya dengar Ustaz Hashim cerita dulu. CF holiday. Lepas tu Ustaz pergi umrah, dia bawa.
Itu cerita tu. Dia kata layan je dia. Atau kalau kita ditakdirkan sampai sana, kita haid-haid lah. Dia kata apa? Ha. Tak taat, kita taat. Kita tak semayang tu dapat pahala sebenarnya. Tu je kena faham. Tapi ramai orang perempuan dia gairah ibadah, kadang-kadang dia tak ada ilmu. Sama macam benda lain lah. Dia gairah baca Quran, tapi suami dia panggil dia tak mau pergi. Dia tak tahu dia dapat laknat Allah. Ni tertipu ni ramai yang kena. Tertipu ni ramai yang kena. Dia tak nak buat urusan keluarga dia kata dia tak baca Quran je. Tak nak beli. Tertipu ni ramai yang kena. Especially orang perempuan. Memang yang kuat ibadah ni orang perempuan. Betul. Kau nak banding orang lelaki yang kita tahu. Pengalaman saya tengok juga orang perempuan. Yang banyak kali kata Quran juga orang perempuan. Tapi kalau tak dipandu betul-betul, terutama kalau dia ada suami, ni bahaya sikit lah. Dan banyak yang kena tipu macam ni. Jaga-jaga sikit lah. Okey. Lepas tu dia ada sah, dia ada batal. Jadi, wat'i ni, ketentuan ni, dia letak pada syarat, dia letak sebab, dia letak syarat, dia letak halangan, dia letak sah, dia letak batal. Itu nama dia hukum syarak ni. Dia ada, tuntutan dia ada 5. Dan ketentuan dia juga ada 5. Tak semestinya semua orang kena buat. Okey. Lepas tu kalau iman ni, kalau kita nak compare, iman ni, kalau kita bersebut sebagai marifah. Dia nak kenal Allah ni, dia bukan dekat perjalanan Islam. Dia dekat perjalanan iman. Maknanya kalau Islam ni, dia okey, sebenarnya dia hanya okey 33% saja. 33% saja. Kenapa? Ni ada 33 lagi. Yang ni ada 33 lagi. Barulah agama itu lengkap dan mantap. Ramai yang dia kat sini je dia tunggu-tunggu. Ini pun kadang ramai kadang kabut lagi lah. Yang ni dikenali juga sebagai marifah. Marifatullah lah. Marifah yang kita dah belajar lah. Ada 3 syarat marifah. Yakin dengan jazam. Tepat dengan sebenar. Yang kita belajar. Sebelum kelas sebelum ni. Ada dalil. 3 perkara. Yakin dengan jazam. Bertepatan dengan sebenar. Ada dalil. Ada dalil. Itu nama dia marifah. Syarat marifah. Untuk dia kenal Allah. Jadi, kalau kat sini ilmu yang menerang dia ni, nama dia ilmu fiqah. Kalau ni ilmu yang menerang ni, ni nama tauhid. Lepas tu mesti belajar tauhid, fiqah, semua. Tasawuf, kena belajar. Tak boleh agak kelas kat ofis, kena pergi juga belajar dekat masjid, kat surau, pergi. Satu Ahad, bagaimanalah, buatlah macam mana pun, pergi. Ini nama dia tauhid. Ini nama dia fiqah. Ramai orang pergi surau masjid berpuluh tahun je. Tanya kat surau ni macam tauhid je. Tauhid tu ilmu apa tak? Tauhid pun tak kerti dan ilmu apa. Kerana adalah belajar tak? Semayang, wuduk, itu kan tauhid. Itu fiqah. Pembahagian syllabus pun tak pandai. Fiqah belajar, fiqah. Tanya lagi lah, tanya nak tahu dia orang belajar tak belajar, tanya itu je lah. Kitab apa pakai? Entah kitab apa ni jauh. Nama kitab tak kerti. Pengalaman saya kan, kalau begitu selalunya memang tak belajar lah. Mungkin dengar-dengar je kan. Atau memang ustaz tu pun baguslah dia tabah lah. Kalau saya, kalau bertahun-tahun kan, orang tak buat kitab, selalunya saya lepas lagu tu, saya tak ajar. Pada saya tak nak bawa masa lah. Baik saya buat ibadah saya personally pun lagi bagus lah. Baca Quran ke apa benda kan. Daripada saya buang masa. Itu macam buang masa lah. Sebab dakwah ni dia wajib pada semua orang. Tapi bagi ilmu ni dia wajib pada orang yang nak je. Kalau orang tak nak, tak wajib bagi. Tu pada dia lah. Dia yang tak nak. Kan? Kita nak bagi dia tak nak. Tu tauhid.
Sama macam lah dulu ada budak-budak datang rumah raya kan. Saya tanya budak ni 20 berapa tahun? 2 tahun. Saya tanya, Pekah, kitab apa? Tak tahu apa nama kitab tu. Bahasa Arab punya kitab apa? Entah, adalah kitab tu. Pula tu. 2 tahun duduk boleh tak tahu nama kitab. Satu kitab nama tak tahu. Saya kata budak tak lama. Betul. Berbulan lepas tu saya dapat balik. Kita dia tak belajar. Orang kalau belajar, dia ada minat, lain tau. Dia tahu nama kitab, dia tahu makna kitab ni apa. Kalau lagi detail, dia tahu siapa karang. Dia tahu apa tujuan belajar fiqah, apa tujuan belajar tauhid. Dia tahu. Itu yang menyebabkan kita boleh kekal. Kalau kita begitu, selalu macam kami kita kurang lah. Tak lama. Kita tak dapat apa-apa sebenarnya pun. Okey. Jadi ilmu yang menerang ni, itu nama tauhid. Ilmu yang menerang nama tauhid. Dan dia punya, kat sini dia pakai hukum syarak. Dekat fiqah ni dia pakai hukum syarak. Hukum syarak. Tapi kalau dekat tauhid dia pakai hukum akal. Dia pakai hukum akal. Tu, dia pakai hukum akal. Lepas tu kat sini ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kalau kat sini, kalau dekat Islam. Kalau kat sini ada wajib, mustahil, harus. Pun ada juga. Tapi dia letakkan akal itu, maknanya wajib, akal, mustahil, akal, harus, akal. Pada menetapkan, mensabitkan iman saja, dia digunakan benda ni. Dan iman ni dia ada ikatan dia. Ikatan. Dia ada benda yang mengikat dia supaya benda ni mantap. Kalau Islam tu dia ada hukum syarak tau. Hukum syarak yang mengikat dia. Dia ada benda yang kata, lepas tu dia ada buat ni. Dia ada sebab ni, kena buat ni. Buat macam ni, batal macam ni. Buat macam ni, jadi sah. Kalau macam ni ada halangan. Tapi pada tauhid ni, dia ada nama dia ni, Aqaidul Iman. Aqaid ni ikatan. Aqaid ni ikatan. Iman ni lah iman lah. Aqaidul Iman. Saya saja tulis dalam bahasa Arab. Sekali kita kena belajar juga tulis Jawi ni. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Itu pada sifat Allah. Pada sifat Allah. Sifat Allah. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus, itu pada sifat Rasul. Maka jumlah dia adalah 50. Okey. Ihsan ni disebut pula dalam kitab-kitab, dipanggil juga dengan hakikat. Hakikat lah, orang boleh kata hakikat. Hakikat. Syariat, marifat, hakikat. Syariat, marifat, hakikat. Kalau perjalanan yang kita pernah dengar, syariat, tarikat, hakikat, marifat. Tapi pada ilmu ni dia susun sini, ulama susun sini. Hakikat. Contoh dia macam mana? Ini syariat ni semayang. Dengar saya cakap tau. Contoh, syariat ni semayang. Setelah dia kenal Tuhan dia, dia yakin dengan Allah, dia menghasilkan semayang. Jadi yakin dengan Allah tu dikenal, nama dia makrifah.
dan dia melakukan hukum syariah. Tetapi solat yang sebenarnya mestilah didatangkan pada dia khusyuk. Khusyuk itulah ihsan, barulah dinamakan itulah hakikat semayang. Kalau dia semayang dia, jasad dia bergerak, rukuk semua sujud, semua jasad dia rukuk sujud, tapi hati dia tidak ada apa-apa, maka dia sebenarnya bukan solat. Dia bersenam ke apa, tak kisahlah. Jadi ihsan inilah hakikat sebenar pada solat, kalau solat. Setelah dia beriman, dia beramal, dan amal itu ada hati yang dibawa, itulah nama dia hakikat pada amal tersebut. Itu nama dia hakikat tu. Dia kata taklifi. Tak. Dia sebut taklifi. Dia benda taklifi ni benda-benda yang amalan zahir. Iman ni dia dekat hati, dia mesti ada dekat hati. Taklifi ni tuntutan pada benda zahir. Taklifi. Jadi hakikat ni nak belajar ihsan ni, maknanya kalau solat itu tak ikhlas, maknanya tak ada ihsan. Pergi haji, tak ikhlas, tak ada ihsan. Maknanya bukan hakikat haji sebenarnya lah. Mungkin hanya sampai ke badan yang jalan balik orang panggil haji, itu je lah. Tapi hakikat dia mesti bawa hati. Maknanya hukum ni mesti dengan rasa hati, tawaf ni dengan rasa hati. Ini yang ramai orang tak buat lah. Ramai orang tak buat. Jadi bila tak buat ni maknanya amal itu dia tak ada ihsan. Ihsan ni di syarat ni untuk Allah Ta'ala beri pahala, itu mesti ada ihsan dalam amal ibadat. Mesti ada ihsan. Datang majlis ilmu, datang kelas agama, mesti ada bawa hati. Nak berubah ke, nak beramal ke, nak nuntut ilmu ke, ni kewajipan ke, apa-apa lah rasanya yang baik. Kalau tak ada rasanya yang baik, dia tidak memegang hakikat yang sebenar lah. Mungkin longgar-longgar gitu je lah. Bagaimana yang orang main buat kat surau, kat masjid kadang-kadang, dia tak ada bawa hati. Dia tak ada ketungguhan. Jadi kalau tak ada ketungguhan, dia tak ada hakikat ni. Hakikat tak ada. Sedangkan diberi pahala itu melihat kepada hakikat. Diberi pahala itu melihat kepada hakikat. Diberi kesan sesuatu tu melihat kepada hakikat. Zikir kalau tak ingat apa-apa, dapat pahala. Sebab dia amalan Islam. Sunat. Tapi kalau dia ada yakin dalam hati, lepas tu dia ingat Allah, itulah hakikat sebenar dia berzikir. Dia ikhlas, itulah hakikat sebenar dia berzikir. Jadi kesan ni semua bergantung kepada ihsan. Orang semayang lalai, lepas tu dia tak boleh berubah. Lepas tu dia semayang lambat, dia semayang apa, kenapa? Dia tak ada bawa hati dia semayang. Kalau dia bawa hati dia semayang, dia takut dia pukul 4. Takut dalam maghrib 8 lebih. Lawan suku pun nak mandi. Takut. Kenapa takut? Aku nak jumpa siapa ni? Dia faham hakikat semayang ni sebenarnya apa. Tapi yang banyak berlaku hanyalah adat-adat, rutin kebiasaan yang dia ajar dari kecil. Ada orang tu masuk sekolah sama dia, disuruh semayang, dia kerja semayang. Tapi cara dia pakai, cara dia gitu, dah lelaki pun sama tu tengok. Cara dia bergaul, dia pegang satu prinsip, janji aku semayang. Janji aku semayang. Dia pegang satu prinsip, ada orang kata, wahai Rasulullah, orang ni semayang tapi mencuri. Rasulullah kata, tu akan semayang. Nanti semayangnya akan hadang mencuri. Semayang macam mana? Semayang yang hakikat. Bukan semayang yang dia buat sekarang ni yang menyebabkan mencuri. Bukan macam tu. Itu dia kata dia semayang, bukan semayang tu. Itu dia bersenam dia kan tu. Tak faham bacaan dan solat, tak faham kusuk macam mana nak buat, tak faham, semua tak erti je. Jadi tak pernah duduk nak belajar, nak mengetahui, tak pernah. Jadi hakikat ni, keikhlasan hati, peranan hati, dia belajar dekat ilmu, ni nama tasawuf. Jadi ulama tunjuk dia punya subdivide dia dekat mana. Dia tunjuk subdivide dekat mana.
Dekat online tak dapat slide eh? Saya tak tahu ni nak tak slide tu apa lah. Nampak Ustaz. Masih ada Tak tak slide tu Ustaz? akan berhenti. Tak, Yang Ustaz. kat sini dia hilang. Tak Ada, dengar. tapi kita dengar Ustaz. Tak apa, biar tu. Nanti kan dah habis kan saya tunjuk. Biru. Dah habis bagi. Tak apa Ustaz. Ni. Continue. Jadi tasawuf ni memang kita dah faham. Dia membicarakan tu dia bicara ni. Dia bicarakan dua sifat. Sebab apa? Tasawuf ni dia membawa amal kita ni, setelah kita yakin dengan iman, kita semayang ke, kita puasa ke, dia membawa amal kita ni dengan hati yang betul. Bawa dengan hati yang betul. Kalau kita salah, selalunya roboh habis amalan. Kau salah lah. Semayang, tak di kelas. Allah terima. Semayang. Semayang, riak lagi. Bukan saja Allah nak terima. Dengan semayang tu, dia disiksa. Semayang, hati dia sombong. Dia mati masuk neraka. Kenapa sombong? Benda-benda tu belajar kat mana? Tu benda tu belajar dekat. Tu tasawuf tu. Tu nama dia Mahmudah. Mazmumah. Baca dekat slide tu lah. Mahmudah. Mazmumah. Jadi itu jatuh pada apa? Itu jatuh pada ihsan. Ini adalah kitab rukun agama. Nanti saya ada hasrat nak ngajar online nanti lepas kitab lepas kitab Suluhan Muqtadi. Saya nak ngajar kitab tu. Kitab tu memang di cerita ni mula-mula cerita ni. Lepas tu dia sambung di bawah dia cerita detail. Ini dia punya topik yang dia istilah dalam kitab tu. Kitab tu kecil je. Dekat bawah. Rukun agama nama dia. Okey. Ni. Ini tak ada apa ni. Ini sifat mahmudah. Taubat. Kau nak salin lah. Sifat 10, sifat mahmudah. 10, saya baca tau. Boleh jadi tak? 10, sifat mahmudah. 1. Taubat. 2. Takut akan Allah. 3. Zuhud. 4. Sabar. Sabar. Kalau dunia ejaan tu sabar, sodbara, sabar. 5. Syukur. 6. Ikhlas. 7. Apa tu? Tawakal apa? Tawakal. 8. Ni apa? Cinta. Cinta Allah. 9. Alif. Reza. Dan 10. Dan ingat mati. Boleh baca kan? Jangan kan? Boleh sikit boleh kot. Dia biasa tak biasa tu aja yang menyebabkan kita mengangkat tak mengangkat je. Ada orang kecil-kecil dalam agama. Kami dulu mana ada dalam agama kecil. Kalau kapal-kapal mana ada nama saya dulu. Tadi kau tak ada. Jadi inisiatif sendiri lah. Bila buka kitab ni, belajar kitab ni inisiatif. Tulislah singgit-singgit berbantai kan. Guru baca tengok. Kadang-kadang tak jumpa. Apa benda kata ni? Kena pula dia tulis perkataan Arab. Dia buang satu bar je kita kabut dah. Sikit hilang. Lepas tu 10 sifat mazmumah. Tu waktu tu tulis tu. Tu. Apa tu? Banyak makan. Nombor 1. Banyak cakap. Ada sifat-sifat tak baik lah.
Mazmumah ni sifat tak baik. Jadi ihsan ni, dia banyak bicara tentang ilmu hati lah. Sifat-sifat hati ni tak baik. Satu, banyak cakap, banyak makan. Kalau bahasa Arab ni kata syahrul ta'am. Dua, banyak cakap. Syahrul kalam. Syahrul kalam. Kalam ni kata-kata. Tiga, pemarah. Empat, hasad. Lima, bakhil. Bahil. Kalau Arab tu khor tu. Tak tahu lah, saya je salah tu. Al-bakhilu kan. Enam, cinta kemegahan. Tujuh, cinta dunia. Bukan belakang ni tak nampak ni sana. Cik. Lagi nombor 8, takbur. Takbur sombong lah. Nombor 9, hairan diri, rasa diri hebat. Ujub, ain, jim, waw, ba. Ujub. Ada kitab lama, ain, jim, ba. Ada kitab-kitab, ain, jim, waw, ba. Jadi model-model ni aku tak faham. 10, riak. Riak. Jadi, hasil daripada orang yang kita dah belajar dulu dalam kitab Bid'ah Munir, orang yang mengamalkan hukum syariah ni, hasil ni, natijah ni makna hasil. Kalau dulu ada orang tanya saya, Ustaz, natijah ni apa? Natijah ni hasil. Orang yang mengamal syariah ni, hasil dia dipanggil Muslim. Muslim. Orang yang beriman dipanggil mukmin. Dipanggil mukmin. Okey. Kat sini. Pasal dia hilang pula ni. Ya. Sekejap. Okey. Okey ni. Ni tadi Jadi tadi ni kan? Okey. Ni dia tadi. Kalau saya pindahkan ni. Saya pindahkan nak tahu nota tambahan. Kau tahu sini kan dah tak boleh baca. Kalau saya copy tu another slide boleh ke? Ustaz, orang yang natijah tadi tanya Ustaz, orang yang mengamalkan ini main Muslim. topik. Sekarang ni kita boleh explain sikit-sikit lah. Tengok ni dulu. Ini ada 3 syarat. Kalau ni tambahan-tambahan. Kalau letak kat sana semua. Apa? Jazam. Jazam dah tahu kan? Jazam kan? Tak cerita lah jazam. Lepas tu bertepatan dengan sebenar. Ini syarat.
betul dengan apa yang patutnya dia yakin lah. Sebab orang kafir pun dia yakin juga, tapi dia yakin salah. Lepas tu, Andalil ni syarat dia nak untuk orang tu kenal Allah ni, dia mesti ada dalil. Ini yang popular yang kita tahulah. Dua. Satu, naqli. Satu kat sini, akli. Akli ni akal. Ni akli. Akli ni kita boleh faham terus lah. Inilah akal. Naqli ni dia ada pecahan lagi. Apa dia? Quran, lepas tu ada hadis. Saya faham tau. Saya baru-baru ni ada siapa tahu WhatsApp saya, Ustaz, saya pergi nota dengan Ustaz banyak ni tapi saya tak faham. Oh, takut je. Habis simpan nota tu nak buat apa tu? Betul, faham, tubuh faham lah. Kau cakap salin itu kita belajar menyalin tu. Faham, tak faham tanya. Ada orang dia kumpul, dia kata tak apa, nanti faham. Cuba faham. Jangan nanti ni bila dia nak faham. Dia salin, dia suruh salin kita. Belajar ni bukan suruh salin, belajar ni kena faham. Lagi satu apa? Ijma'. Mesti ijma'. Kata ijma'. Banyak kita kata Quran hadis. Tapi ada guru-guru tauhid kata ijma' ulama. Sepakat. Ni akal. Ni sumber dia 3. Naqli. Okey. Kat sini lah. Ni. Kalau kita kata ni dia ada satu je ni. Apa yang bertepatan dengan sebenar dalam bab iman ni lah. Dalam bab iman ni dia mestilah daripada yang orang kata ASWD lah. Ali, nah, wal, jamaah. Ini. Okey. Saya nak kaitkan nanti biar kita bagi orang nampak sikit lah. Online pula. Online nampak tak slide? Nampak Ustaz. Nampak Online Ustaz. ni cakap macam maju. Nampak. Ada Ustaz, ada. Ada orang kat online ni. Ada. Ada Ustaz. Dengar je Ustaz. Kita orang tetap di sini Ustaz. Ustaz macam tak dengar kita balik lah bang. Tak hidup apa? Melanggar kalau Ustaz dah kita balik. Ustaz tak dengar tu. Yang tu dia kata tak ikut kot dekat bawah. Tak apa. Kalau kalah dengar. Tak apa. Saya cadang semua buka video. Dia kalau pakai 2 jam cabut 5. Tu Ustaz baru pasang. Rasa telinga saya ni macam OKU lah. Tak sama je terima orang. Lalu kalau pakai benda dia jatuh. Cuba cakap online. Aduh. Dengar Ustaz. Ada Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz, dengar. Semua clear. Line clear Ustaz. Ada Ustaz. Tak apalah. Dengar. Pasal raya lagi. Okey. Okey, ni yang bertaburan ni. Saya nak kaitkan dengan satu benda.
Dekat sini tau. Sini. 4 pesanan Imam Ghazali. Mana kaitkan kat sini? Kalau kita boleh nampak apa bila saya sebut dalam ceramah ni lah. Bila engkau ingin beramal, hendaklah ini 4 ni. Satu amal itu mesti banyak. Banyak-banyak. Ada ilmu. 3, apa? Ingat tak? 3, Ikhlas. ikhlas. 4, apa? Pada Habis sunnah dan jemaah. akidah yang betul. Okey, tengok ni. Okay, ni dekat ni. Tu banyak-banyak ada ilmu. Ilmu ni dekat sini ya. Betul lah. Tahu nak buat sunat macam mana. Tahu nak buat wajib macam mana. Kadang buat banyak. Tapi salah. Tu yang bimbang tu. Banyak buat tapi salah. Betul? Ikhlas kat mana? Ihsan. Jauh lebih tu. Belajar. Ini macam KKR nak pergi Putrajaya ni. Rentas lah. Bukan bentuk lah Ustaz. Mana akidah yang betul? Dekat mana akidah yang betul? Iman, Ni lah. makrifat. Yang kita kata tadi, ilmu tauhid. Kan? Mesti dasar ni betul. Apa yang mendorong orang tu untuk dia buat banyak-banyak? Yang kita kata. Apa yang mendorong dia boleh buat banyak-banyak amal ibadat? Dengan ada ilmu. Sesuatu yang ada dekat situ, bawah hakikat. Apa ni? Ingat? Ya mati. Kalau ingat kerja boleh ibadah je tak? Begitu ada meeting, semayang. Ada tak? Ingat kerja? Besok bos ni suruh buat report ni. Bila ingat ni, tu ambil Quran baca. Ada? Nak TV baca Yasin. Buka handphone. Ni duduk ni dia. Mula kau ambil. Baca Yasin. Buka pintu, ketuk. Biasa buat tak? Cuk. Jangan cuk depan orang tu. Cuk kat pintu dia. Cuk depan orang tu, awak jampi apa kat sini dia. Duduk, beratur. Duduk saya interview kerjaan ke lah. Duduk. Lepas tu ada dekat, ni bilik interview. Dia tampal. Fungsi, dia tampal, dia macam mana dia tampal dia? Fungsi Dewan Bandaraya. Kenapa dia tampal sini dia? Saya hafal. 1, 2, ada 6, 3, 4, 5. Rupanya dia nak tanya. Saya masuk, saya jawab. 1, 2. Dia kata awak yang boleh jawab ni. Mana tahu? Kalau orang tampal dia. Saya tahulah bila tampal dia nak tanya dia. Tak tahu tak dapat juga. Dia dapat dah ada orang lain. Ada orang.
Penat je aku pakai tie. Dah cekik pakai tie. Ni. Apa yang menyebabkan dia banyak? Tak apalah. Tak ada rezeki lah gitu. Tak apa. Kalau kerja sana kan mungkin tak dapat belajar agama. Itu pun nak aktif belajar agama. Ni. Ni. Kat sini. Apa? Bila hati itu diletakkan dalam keadaan yang sebenarnya. Bila hati itu diletakkan dalam keadaan sebenarnya. Best lah dulu, yang interview dulu best lah. Kerja konsultan lah. Tahun 90, 96. 96, 97. Sampai tahun 2001. Interview tu best. Yang interview buat besar ni, dia ambil gambar. Saya ingat yang saya rasa dia ambil pakai handphone ke pakai apa? Handphone tu dia ambil. Dia kata boleh saya ambil gambar you, boleh ambil. Rupanya dia ambil, dia hantar pada ulama' dia untuk rujukan. Dia hantar untuk ulama' dia dekat Shanghai. Ulama' dia tengok kata okey boleh ambil. Wah, dia pakai rujuk lah. Bukan ulama' orang Islam ni. Dia punya ni lah, dia punya kepercayaan lah. Dia juga CCTV tu. Okey. Ni. Sini. Jadi empat-empat ni nama syariat, ni nama makrifat, ni nama hakikat. Jadi benda ni kenapa diterangkan bahawa Islam ni diterangkan lagi detail supaya kita betul-betul dapat melaksanakan agama ini dengan tepat. Dapat melaksanakan agama yang tepat. Okey. Cukup kot kat sini. Belum pukul 9 Ni jam ni salah. Cepat. Okey, kita sambung lagi. Sambung lagi. Okey. Ni ihsan. Okey. Dekat ihsan ni ada satu. Selalunya kalau bab tasawuf, ini bab terakhir. Ini bab terakhir. Ini yang ulama kata, ini dipanggil sebagai apa? Kataan ni yang ulama kata, kalau dalam kitab-kitab moden dipanggil sebagai pemangkin. Bagi semangat. Ni. Ini selalunya dia jadi last chapter dalam ilmu tasawuf. Ini selalunya dia kata bab akhir. Bab yang akhir. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, ni bab akhir. Apa bab yang pertama di cerita ilmu tasawuf? Kalau dalam sifat Mahmudah, dia akan cerita bab apa? Taubat. Pergi buka kitab. Taubat. Ini bab pertama. Lepas tu dia cerita lah macam lah. Ada syukur, reza, sabar, last lebih sini. First dia akan cerita bab taubat. Kenapa dia cerita bab taubat? Halangan untuk ihsan, atau halangan. Benda yang menjadi hijab untuk ihsan, hijab tabir. Untuk orang itu semayang boleh khusyuk, amal boleh ikhlas. Ialah apa halangan bagi ihsan? Ialah dosa. Kenapa boleh semayang ni ingat anak kat nursery lah, ingat mak kat kampung lah, ingat suami lah, ingat nak masak, ingat apa? Kenapa? Itu nama dosa. Dosa ni pada hati menyebabkan kita ni tak dibenarkan untuk mengingati Allah. Dosa. Orang yang menuntut ilmu dia kena selalu istighfar. Kalau tidak, ilmu itu tidak fi sudur, tak boleh jatuh kat dada. Kenapa? Dosa ni ilmu yang kat kepala kita ni, dia nampak dosa, dia tak nak pergi. Dosa ni hina, kotor. Kan?
Sedangkan ilmu ni benda yang baik. Tu ulama kata, kau belajar agama ni, kau mesti jadi air. Satu berterusan. Satu lagi, air ni dia mengalir tempat tinggi, dia jatuh situ. Jadi ilmu dia tinggi, dia jatuh pada hati yang rendah. Kalau hati ni sombong, itu dosa. Jadi bila hati sombong tak boleh tak betul. Sebab dia tak layak untuk diletak dalam hati yang sombong, hati yang macam-macam lah, hati yang dengki, hati yang cinta dunia, hati yang tak lunak lah. Dengan manusia pun tak lunak. Kejap kan nak bergaduh, kejap kan nak bersinggung hati, kejap kan nak tak puas hati, kejap kan nak gini, nak gitu. Kejap kan nak kata orang ni belagak. Susah. Jadi ilmu ni dia hanya bermain-main kat sini, lepas tu dia keluar. Sebab dia ada expired dia untuk di landing. Dia ada expired dia. Dia ada certain time dia kena masuk. Kalau certain time tu dia masih lagi berjalan, dia pergi balik lain. Dia hilang lah, dia hilang. Bila kita belajar nanti kita rasa, macam dulu pernah tu tanda dia tak ada kat kita. Tapi kalau kita belajar, kita tahu ni. Maknanya dia dah ada kat sini. Tapi persiapan hati ni tak boleh kotor. Lepas tu, bila orang belajar ihsan ni, dia mula-mula orang belajar apa? Orang belajar taubat. Pintu dia dah kena masuk taubat. Bila taubat dalam proses taubat ni, hati ni dia kotor, dia bersih. Kotor bersih. Ulang-ulang gitu, barulah ilmu yang dia pelajari berakal ni dia dapat masuk. Itu al-ilmi fi sudur. Itulah. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lebih panjang lah, dalam tauhid, dia kata nur ni, dia kata ada hati ni, ada al-jundun nur, ada tentera cahaya. Tentera cahaya ni yang bantu untuk masuk benda-benda baik. Tapi untuk jadi tentera cahaya, dia bersih, dia tak boleh ada kotor yang ketara. Jadi nak buang kotor ketara ni, kalau kita kotor sini, kita ambil rabun. Tapi kalau dosa ni, nak buang kotor ni, dia kena ada kalimah istighfar. Bukan dekat sini, tapi kalimah tu kat sini, tapi rasa dia kat sini. Bila kita rasa nyesal berdosa, kita rasa tak nak buat lagi, kita berazam, nanti dia akan bekerja untuk menyucikan hati ni. Kadang-kadang dia punya cucian tu kuat sampai keluar mata kita, mengenalkan dosa kita. Tu dia tanda kesal tu. Jadi bila itu berlaku, barulah ilmu itu masuk dalam dada. Kalau tidak, kita jadi bingung pada ilmu, tak erti. Dia ada proses yang sangat lama lah. Tapi dia bukan mustahil untuk kita buat. Tak jadi orang berilmu, nak jadi orang zikir, nak jadi orang soleh, dia tak mustahil. Dia yang mustahil nak jadi Nabi dan Rasul. Itu mustahil, tak boleh. Okey. Jadi ni kita tengok ni. Kait-kaitan ni, 4 pesanan ni. Semuanya dia bersandar kepada nama dia agama. Ini pemangkin. Yang ni taubat ni. Ini apa ni? Untuk dapat ihsan ni. Taubat ni apa? Syarat utama. Ini syarat utama. Kalau tak buat syarat utama ni, gagal lah. Dan inilah orang kerajaan keluar iklan kerja kan. Pemohon hendaklah apa selalu satu juga. Apa syarat utama? Tak ada kerja lagi? Warga. Betul lah. Pemohon adalah mesti terdiri daripada warga negara. Itu syarat utama tu. Saya tak boleh apply bang. Tak boleh. Awak bukan warga negara. Saya ada juga SPM. Tak boleh. Saya SPB, Sijil Pelajaran Bangladesh. Tak boleh. Itu lawan dia lain sijil. Tu budak Bangladesh tu dia WhatsApp saya. Macam mana dia cakap begitulah dia di WhatsApp. Saya memotong rumput lah benda dia kau ini. Bawa potong rumput kat rumah saya.
Aku dia WhatsApp macam-macam dia cakap. Syarat pertama. Dia kata, mohon silah terdiri daripada warga negara. Itu syarat pertama. Orang yang nak dapat ihsan ini mestilah terdiri daripada orang yang sentiasa bertaubat. Itu syarat pertama. Kalau tak ada melalui jalan taubat, ihsan ni maknanya kena lupakan. Kalau pegawai negara, jangan mohon untuk dapat kerja. Tak dapat. Walaupun expert ke apa kerjaan tak boleh. Dan berusia 18 tahun kan, ke atas. Dan bawah, apa? Adalah syarat dia kan. Macam kalau KTR ni bawah berapa? Pada tarikh iklan ditutup. Bawah 40 kan? Oh, kalau kerja swasta lebih 40 tak boleh masuk kerjaan kot. 40 kan syarat dia? 36 boleh masuk. Lebih swasta. Jarang orang swasta masuk kerajaan. Kecuali kalau dia kerja dia pendapatan tak bagus. Swasta ni selalunya gaji dia tinggi. Sini kalau di Rudra starting berapa? 2,000 lebih. Gigi 41 kan? Oh dia panggil A? E? 41? A41. Rendah lah. Tapi swasta pun lagi rendah pun ada. Dia bayar 1,000 pun ada tau. Nama Rudra, nama pangkat ni. Buat kerja bagi gila. Okey. Syarat utama adalah taubat. Syarat utama mendapat ihsan. Jadi memperbanyakkan amal itu pada ingat mati. Okey, ini dia punya rangkaian-rangkaian dan kalau kita boleh kaitkan perbelahan lah. Jangan, kalau nak kaitkan semua memang kalau kabut lah, kita pun pening. Kita kaitkan perlahan. Okey, nanti akan datang, insyaAllah, saya cuba sedapat mungkin untuk terangkan line number 2. Ni line number 2 Tadi cakap saya lalu je. Line number 2. Ni. Nanti saya kaitkan dengan benda lain jugalah. Saya kaitkan benda lain juga. Kita akan faham lebih mendalam tentang agama apabila kita faham akan 3 perkara ni. Islam apa, iman apa, ihsan apa. Dan tanda faham ulama kata bila dia boleh memperbezakan. Memperbezakan. Nanti dia terang ni. Gini, hukum dia macam ni, kat sini hukum dia gini, kat sini hukum dia gini. Bila kita boleh differentiate tu, itu tanda kita faham. Okey. Dah kot. Tanyalah. Sila. Mana boleh jawab, saya jawab lah. Natijah. Sah batal. Itu lam tu, lam. Dia sebenarnya kita kata batal, sebenarnya batal. Kita kata batal. Kan, sebenarnya Rumi ni dia tak tunjukkan buruk. Dia sah, Sah batal. Dia dalam syarat ni dia ada wat'i ketentuan sah batal tu. Tulis je lah. Biarlah kalau macam cacing apa tulisan tak apa. Lain pun bukan tulisan saya lagi teruk ni kot. Okey. Tadi dia jumpa InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'il anbiya wa salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد لله